Tinggi kursi ni. Ha? Okey, insya-Allah. Betul ya? Salah kadang mic salah pasang pun bang. Tolak orang. Ustaz salah pasang mic ni. Baik. Kita mulakan pengajian kuliah malam ni dengan sama-sama membaca umul kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lal kiram ashab rizam syai'ullahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul du'a mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wartanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah terhadap apa-apa yang kamu persiapkan ataupun kamu sediakan untuk hari besok ataupun hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala itu Maha meliputi ataupun Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da Islam ghariban wa sya'uru ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Maksudnya Islam itu bermula dalam keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing, dan berbahagialah kepada orang yang asing. Alhamdulillah. Hormatil fadil tu imam kita. Tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau, jawatan kuasa surau, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan budi dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala memilih kita malam ini untuk hadir, untuk kita imarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini, itulah Mas Surau. Mudah-mudahan Allah taala senantiasa kata mengampunkan dosa dan kesilapan kesalahan kita, insya-Allah, samping memandu kita kepada arah-arah ataupun jalan-jalan kebaikan, insya-Allah. Baik. Jadi malam ini kita lihat tajuk Islam memandu manusia dunia dan akhirat. Kita masih lagi dalam fasal yang pertama. Fasal pertama. Baik, kita lihat malam ini Islam memandu manusia dunia akhirat. Kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, dalam ajaran Islam, beramal dan bekerja untuk hidup di dunia dan akhirat adalah tuntutan ilahi secara mutlak. Sebut kata dalam kitab ni, ajaran Islam beramal, dalam ajaran Islam beramal dan bekerja untuk hidup di dunia dan akhirat adalah tuntutan ilahi secara mutlak. Para nabi dan para rasul dan juga salafus salih
Salafus salih. Salaf mana orang-orang terdahulu lah. Salih mana orang yang soleh lah. Dituntut oleh Allah SWT beramal untuk hidup di akhirat sebagai darul baqa, dan bekerja untuk dunia sebagai darul fana. Jadi sama ada kehidupan dunia ataupun akhirat, memang Islam ni menuntut. Jadi so maknanya tak boleh kita hanya goyang kaki saja. Tak boleh kita hanya duduk sajalah. Hanya menantikan sama ada syurga ataupun neraka. Jadi tidak ada beramal apa-apa. Ni salah, tuan-tuan, salah. Tak betul lah. Kita nakkan syurga, tapi kita tak ada beramal apa-apa. Kita takutkan neraka, tapi tak meninggalkan benda-benda yang ditegah, yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak hidup bahagia dalam dunia, tapi tak bekerja apa-apa, duduk saja. Hanya mengharapkan simpati dan juga pertolongan daripada orang lain. Tanpa bergerak apa-apa pun tak boleh juga. Okay? Kita nakkan tempat yang selesa, tapi tak nak berusaha untuk membeli rumah. Kita nakkan kenderaan yang selesa, tapi tak nak bekerja. Bila tak nak bekerja, macam mana nak beli kenderaan selesa? Betul tak? Jadi kenderaan selesa pun penting juga dalam kehidupan kita. Cuma jangan kita tertipulah dengan kenderaan yang selesa, rumah selesa dan sebagainya, sehingga kan kita meninggalkan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Islam sebagai ad-din, agama tidak menghalang manusia mencari kehidupan duniawi yang tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Semana Islam agama yang syumul, yang lengkap, tak pernah cegah pun kan, supaya tuan dia mencari kehidupan, sama ada duniawi ataupun ukhrawi. Apalagi dunia yang sekarang ni kita berada di duniawian, di dunia yang realiti lah. Bukan kita duduk dunia yang angan-angan. Okay? Itu sebabnya Nabi SAW melarang kita daripada banyak angan-angan. Jangan suka banyak angan. Tulul amal. Tulul amal benda banyak, panjang angan-angan, itu tak digalakkan dalam Islam. Tak digalakkan dalam Islam. Tapi digalakkan kita jangan banyak angan-angan, sikit-sikit boleh lah. Takkanlah tak boleh sikit angan langsung, Ustaz? Boleh. Bukan tak boleh berangan-angan sikit, tak boleh. Boleh kan? Boleh. Malahan kita pun suka makan buah berangan, betul tak? Tuan-tuan kenal tak buah berangan? Tahu kan buah berangan? Saya kecil-kecil dulu tuan-tuan memang suka cari buah berangan. Saya duduk kampung dulu di Johor dulu. Kalau kat belakang kampung tu, belakang rumah tu kan, dulu ada satu pokok buah berangan lah. Besar pokok dia. Besar pokok dia. Okey. Tapi tahulah buah berangan ni dia punya kulit tu kan keras. Kulit dia keras. Jadi macam mana kita nak masak dia? Cara dia kita masak di atas apa tu? Di atas pasir. Masak dia di atas pasir. Goreng di atas pasir. Golek-golek di atas pasir, bawah tu api lah. Bawah api. Jangan ada pasir, api bawah tak ada. Tak masak dah. Mesti ada api bawah tu. Lepas tu letaklah kuali, lepas tu letaklah pasir dalam kuali tu, lepas tu masukkan berangan tu, lepas tu kacau-kacau lah macam tu. Sampailah kita rasa nak masak dah ni. Boleh test lah, keluarkan satu kan, gigitlah dengan apa tu, dengan gigitlah dengan tuan punya gigi tu. Tu pun kalau ada gigi lah. Kalau tak ada gigi, ambil lah apa-apa benda, kotak bosi dan sebagainya, kotaklah buah tu, tengok isi dalam dah masak ke belum. Tak? Jadi buah berangan sedap je. Bukan tak sedap. Tapi yang tak digalakkan ni berangan. Tu tak galakkan. Makan buah berangan tak apa. Pisang berangan punya tu juga sedap kan, pisang berangan. Tahu kan pisang berangan? Semua suka kalau makan pisang berangan. Tapi jangan berangan banyak sudah. Baik Jadi kita tidak boleh menafikan bahawa setiap orang yang beriman dalam hidup dan kehidupan mereka sehari-hari tidak hanya ingin memperoleh kebaikan dan kebaikan di akhirat sahaja, malah mereka ingin juga memperoleh kebaikan dan kebahagiaan hidup di dunia ini. Ini terbukti dalam doa yang termaktub dalam Quran yang dibaca oleh setiap orang Islam selepas mereka menunaikan fardu solat. Bila dah habis solat, biasanya kita akan berzikir, lepas tu kita akan berdoa kepada Allah Taala. Dalam doa tu macam-macam doa lah.
Dan biasanya sebelum doa kita tamat, kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, Tuhan kami, berikan kami ya Allah dalam kehidupan dunia ini kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan pada negeri akhirat pun kebaikan. Wa qina azabannar, dan lindungkan kami daripada azab api neraka. Lindungkan kami daripada azab api neraka. Baik, nampak? Jadi dalam ayat ini kenapa Allah Ta'ala sebut lindungkan kami daripada azab api neraka? Tak, kita dah mohon dah, ya Allah tentu berikan kebaikan kami di dunia, ya Allah berikan kebaikan kami di akhirat. Tiba-tiba ke ujung tu Allah Ta'ala kata wa qina azabannar, lindungkan kami daripada azab api neraka. Tak? Ni nak menunjukkan pada kita bahawa kan nak dapatkan akhirat ni mesti mengikut jalan yang betul. Nak dapatkan dunia ni mesti ikut jalan yang betul. Kita kan nak hasanah tu kan. Hasanah mana kebaikan. Di dunia kita nak kebaikan, akhirat pun nak kebaikan. Lepas tu sebut lindungkan kami daripada azab api neraka. Kenapa? Kerana kita ni ada kaitan dengan agama, tak? Kehidupan kita ada kaitan dengan agama. Okay? Akhirat pun ada kaitan dengan agama. So makna kita jangan melanggar batasan-batasan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita langgar nanti tu yang tak dapat nak waqina azabannar tu. Jadi akhirnya dicampakkan dalam api neraka, tuan-tuan. Sama juga dengan doa yang biasa kita baca waktu nak makan. Apa doa yang kita nak baca waktu nak makan, tuan-tuan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kan? Allahumma rabbana Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah Tuhanku, berikan keberkatan kepada kami. Fima razaqtana, di atas apa yang telah pun Allah Taala bagi rezeki pada kami. Kemudian Allah tersebut wa qina azabannar, lindungkan kami daripada api neraka, tuan-tuan. Kenapa disebut lindungkan daripada api neraka? Tadi dah sebut dah tentang makan ni. Ini macam potong trip, Ustaz kata. Potong selera kita ni. Tiba-tiba tengah sedap nak makan, tiba-tiba Allah Ta'ala kata kan, lindungkan diri kamu daripada azab neraka. Lindungkan diri kamu daripada azab api neraka, tuan-tuan. Kenapa? Kerana bab makanan pun ada kaitan juga. Sama ada kita di dunia masuk neraka ataupun dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So mana kalau kita nak selamat dah akhirat besok, so kena makan benda baik lah. Benda yang baik, benda yang halal. Halal yang thayyibah. Ya ayuhan nas kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah oleh kamu akan makanan-makanan yang baik, yang halal. Mana yang dibenarkan oleh hukum syarak, tuan-tuan. Okey? Kerana kita ni manusia, bukan binatang. Kalau binatang dia tak kira. Asal saja boleh makan, dia makan. Contohlah ular kan. Ular, apa saja boleh dia ngap, dia mengap lah. Dia tak kira halal ke tak halal pada dia. Janji boleh masuk dalam mulut dia, maka dia telan semua. Sama ada kambing ke, babi ke, kan, lembu ke, orang pun semua disapu ada ular tu. Selagi mana boleh masuk dalam perut dia, semua dia masukkan. Dia tak kira sama ada benda tu dia makan tu boleh mendaratkan tubuh badan ke, tak ada boleh mendaratkan pun dia tak kisah. Hatta, tuan-tuan, landak pun ditolan dia ular sawo. Tapi masalahnya bila ditolan ular sawo, apa terjadi pada landak tu, tuan-tuan? Habislah, mampulah ular sawo tu. Kenapa? Kerana dia tak pernah fikir tentang makanan tadi. Dia tahu dia makan aja. Apa je bondo yang dia rasa boleh makan, dia makan. Dia tolan masuk dalam mulut dia. Kan? Sama ada binatang tu membahaya kat dia ke, tak membahagia pada dia ke, menjejaskan tubuh badan ke, dia tak kira dia tolan. Tu yang landak besar dia makan itu. Bila landak besar makan ni, habis lapuk dia. Akhirnya terbongkang lah, mampu je dia. Pernah tengok kan gambar? Mungkin tuan pernah tengok gambar dalam internet lah. Drive kan ular sawo makan landak. Akhirnya terbongkang ular sawo tu, mati dia. Je tu.
Kita tak boleh lah macam tu. Dalam bab makanan pun kita kena pilih lah, mana makanan sesuai, mana yang tak sesuai. Mana makanan yang boleh mendatangkan darah tinggi ataupun tak mendatangkan darah tinggi. Kambing juga kan tak sesuai dengan kita, jangan makan kambing. Kambing dia tak kisah dah. Jadi, kau nak makan dan makanlah, dia kata. Bukan aku menyebabkan darah tinggi, dia kata. Salah kau sendirilah, dia kata. Itu kambing dia jawapan. Baik, kita balik pada tadi. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Doa yang termaktub dalam Quran ini jelas menunjukkan setiap orang yang beriman ingin memperolehi kebaikan hidup, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Kerana kehidupan kita ni ada dua, bukan satu. Kita ada dunia dan kita ada akhirat. Jangan kita menganggap hanya di dunia semata-mata. Baik. Kemudian di mana Islam memandu manusia untuk mendapat kebaikan hidup di dunia ini dengan berusaha dan bekerja. Dan untuk kebaikan hidup di akhirat ialah dengan beramal ibadah. Okey. Cuma kita kena tahulah. Kita tahulah segala amal ibadah kita ni tuan-tuan, tak nampak dia punya pahala tu. Tak nampak pahala dia. Kalau nampak pahala dia senang. Contohlah kalau kita semayang lah, contohnya hari ni kita dah semayang maghrib, contohnya 3 rakaat. Bila kita dah semayang maghrib 3 rakaat, Allah Ta'ala dah nampakkan kita, contohnya 1 mahligai pada kita hasil daripada ibadah semayang maghrib kita secara berjemaah. Kalau nampak macam tu tuan, senang. Oh, dah banyak dah. Dah banyak mahligai dah aku kumpulkan ni, dah nampak dah. Tapi Allah Ta'ala tak nampakkan benda tu. Kenapa Allah Ta'ala tak nampakkan benda tu? Kenapa Allah Ta'ala tak nampakkan pahala pada kita? Tak nampak kan? Tapi Allah Ta'ala suruh kita solat. Nabi suruh kita solat. Nabi kita suruh kita semayang. Nabi suruh kita buat kebaikan sana, kebaikan sini sebagainya. Kenapa? Allah Ta'ala nak uji kita lah, tahap mana keimanan kita dan kepercayaan kita terhadap hari akhirat itu sebenarnya. Kalau orang tak percaya tentang akhirat, kan, balasan syurga dan juga balasan neraka, tu dia buat tak tahu itu. Buat tak tahu, dia buat bangang dia. Walaupun kadang-kadang surau dia masjid tu, rumah itu sebelah surau atau masjid, tuan-tuan. Sebelah surau ataupun masjid. Tapi sebabkan dia tak nampak benda tu, pahala tu dia tak nampak. Banyak mana pahala yang dapat setiap kali kita solat, banyak mana pahala kita dapat setiap kali kita hadir dalam program-program majlis ilmu dan sebagainya, kan? Tak nampak. Jadi itu yang mereka tak datang. Kalau nampak tu yang mereka datang, berlumba-lumba mereka. Berlumba-lumba tak? Tapi tak nampak. Kenapa? Kerana benda ni adalah subjektif. Subjektif kan, tak nampak. Dia hanya menurut kepada kepercayaan kita saja. Yakin atau tidak, tu je lah. Kalau kita yakin, kita akan buat. Tak yakin, tu yang buat tak tahu je. Banyak kali kita cakap pun dia tak tahu je kan. Kemudian Nabi SAW bersabda, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Rawahu Ibnu Asyakin. Maksudnya, beramallah ataupun bekerjalah kamu untuk dunia engkau ataupun dunia kamu, ka'annaka ta'ishu abadan, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika, dan beramallah oleh kamu untuk akhirat kamu, ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah kita akan mati besok. Seolah kita akan mati besok. Itu seruan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beramal untuk dunia seolah macam kita ni hidup lama lagi nak hidup ni. Tak tahu ni berapa puluh tahun kita nak hidup ni. Beribu tahun mungkin kita nak hidup. Jadi kita beramal dan bekerja. Tapi jangan lupa akhirat kita. Seolah macam kita akan mati esok. Jadi Nabi pun menseimbangkan kita antara dunia dan akhirat. Antara dunia dan akhirat. Allah Ta'ala, Nabi bagi dulu untuk dunia dulu, lepas tu Nabi kata shortcut ke situ, okey, akhirat pula. Akhirat pula. Nabi suruh bekerja untuk dunia dulu, lepas tu Nabi shortcut, potong ke situ, beramal untuk akhirat pula. Kenapa? Kerana akhirat ni dia lagi kekal.
berbanding dengan kehidupan dunia. Okey, dunia ni setakat manalah kita boleh hidup. Paling tidak pun tuan-tuan, mungkin umur kita dalam 60 tahun, 70 tahun, ada yang 80 tahun, ada juga 100 tahun umur dia, tapi jaranglah kita jumpa. Lazimnya kita ni tuan-tuan, umur kita ni ialah umur Nabi 63 tahun kan. Kita pun anggaran gitulah. Kalau umur kita dah lebih 63 tu kira umur yang dalam perhatian para malaikat lah itu. Dalam perhatian para malaikat. Betul, sama sekali malaikat maut. Mereka memerhatikan kan kita ni, kerana kita umur dia lebih daripada 63 tahun. Tu kena berhati-hatilah. Itu sebabnya ada manusia kadang-kadang dia tidak ada persiapan untuk akhirat. Bila tak ada persiapan untuk akhirat, tu yang kadang-kadang tengah seronok kata kadang main golf. Tu tak golf. Tengah seronok tu main golf, pukul bola golf. Tiba-tiba tuan-tuan kena sakit jantung tengah main. Dia tak ada persiapan apa-apa. Habis lah. Kalau ada persiapan, okeylah, tak ada masalah. Tak kisahlah kau berapa kali kau nak pukul ke bola golf, tak kisahlah. Tak? Main golf ni tuan-tuan, biasanya orang kaya-kaya lah main golf. Orang miskin dia tak main golf. Tak? Yang ada orang yang ada duit lah. Sebab benda tu pun, satu set tu pun mahal juga tuan-tuan. Dia punya kayu golf satu set tu mahal juga kan. Ada juga murah. Time kalau ada contoh promotion tu murah sikit lah. Tapi biasanya mahal lah kayu golf tu. Biasa orang ada duit mainlah. Tu orang kaya-kaya kan. Tuan mungkin tak adalah nak main golf ni. Okay. Kawan saya ada juga, ramai juga yang main golf ni. Kawan saya, dia memang dia suka lah, dia minat. Tak apalah, kau main-main lah. Tak kisah. Tapi jangan lupa datang ke masjid dengan surau. Tak sembahyang, datang ke masjid, datang surau. Jangan lupa menuntut pengajian, belajar ilmu. Oleh demikian tuan, Islam memandu manusia mencari rezeki yang halal untuk kebaikan mereka hidup di dunia, ialah berusaha dan bekerja secara halal. Sabda Nabi SAW dalam suatu hadis riwayatkan daripada Abu Hurairah, li'an ya'khuza ahadukum hablahu tatiba ala zuhrihi khairun min ayyatiya rajulan a'tallahu min fadlihi fayas'aluhu a'tahu aw manahu. Muttafaqun alaih. Kenapa Nabi SAW suruh kita bekerja? Kerana li'an ya'khuza ahadukum, kerana bahawa apabila seseorang itu mengambil akan talinya, seorang itu mengambil akan tali, liyah tatiba ala zuri, kemudian dia pikul di atas belakang dia untuk dia pergi ambil kayu api kan. Pergi lautan ambil kayu api, tebang bawa balik dan dijual di pasar. Khairun, lebih baik, min ayat tayya rajulan, daripada bahawa seorang itu mendatangi seorang lelaki yang lain, kemudian dia minta pada lelaki itu, sama ada lelaki itu bagi ataupun tidak kan. Itu sebenarnya lebih baiklah, lebih baik pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita meminta daripada orang yang lain, kata Rasulullah SAW. Kerana ada orang manusia tuan-tuan, ada yang kadang-kadang memang dia sikap dia memang suka meminta orang lain. Dia suka minta orang lain. Malahan pekerjaan dia tuan-tuan, ada yang jenis permintaan dia peminta sedekah. Bukan dia tak ada duit, dia ada duit. Dia ada duit, ada rumah, dia kata, tapi menipu orang dengan berlagak sebagai peminta sedekah tuan-tuan. Kalau orang tak bagi, dia marah dia. Dia kata kita ni kedukut. Tapi sebenarnya dia menipu. Ada di kalangan manusia tu kan. Kalau betul-betul dia ni susah, memang dia ni miskin, memang layaklah dia dikatakan sebagai peminta sedekah. Dan sebenarnya meminta sedekah ni pun tak digalakkan dalam Islam. Tak digalakkan. Tak digalakkan kita meminta-minta pada orang lain. Malah sifat orang yang baik sebenarnya, dia tak suka meminta orang lain. Dia suka mendiamkan diri saja. Sehinggalah orang tahu dia ni susah, maka orang pun datang bagi sumbangan pada dia. Itu lebih baiklah daripada kita mewar-warkan kepada orang lain, kita ni susah, kita ni miskin dan sebagainya. Dan kita meminta sedekah. Malahan kalau itu macam tu cakap dia lah, menipu dalam meminta sedekah. Dia bukan tak ada duit, dia ada duit, kaya, banyak duit kan.
Malahan kadang-kadang di Mekah tuan-tuan, ada juga kadang di Mekah tu menipu menjadi minta sedekah. Tahu tak? Dia nak duit. Sebenarnya duit dia banyak. Dalam Islam memang tak digalakkan lah. Okay? Nabi SAW pernah bersabda yang maksudnya barang siapa yang suka meminta-minta di dunia ini pada orang lain, akhirat besok matlah akan bangkitkan dirinya dalam keadaan muka dia tu rompong. Muka dia rompong. Rompong tu kan tak ada daging. Orang tak ada daging. Akhirat besok dia bangkitkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar. Kenapa? Sikap dia tu suka minta orang lain. Macam tu. Dia tak ada malu apa-apalah. Kalau kita malu kan nak minta orang lain kan. Dan kita minta pun pada orang lain biasanya kalau kita dah memang orang kata dah putus asa dah terdesak sangatlah, baru kita minta orang lain. Ini masih lagi boleh usahalah. Usahalah. Mana-mana yang boleh kita mampu usahalah. Tahu Kita lihat terjemahan ni tuan-tuan. Sesungguhnya bahawa mengambil seorang kamu akan tali untuk mengikat kayu api, maka dipikulnya kayu api itu ke atas belakangnya adalah lebih baik daripada dia pergi meminta kepada seseorang yang telah dikurniakan Allah Ta'ala kelimpahannya, lalu dia meminta kepadanya sama ada diberi ataupun tidak diberi. Nampak? Sebenarnya sifat suka minta ni satu sikap yang tidak baik, yang tidak elok lah. Jangan ikut yang suka, jangan mengikut suka mengikut orang lain, yang suka minta pada orang lain. Dan kalau kita nampak orang tu suka meminta, kita cegahlah. Janganlah suka minta, cubalah usaha. Malahan zaman sekarang tu kita lihat tuan-tuan, ada juga kalau manusia ni yang kadang cacat masih lagi mampu bekerja. Masih lagi mampu bekerja kan? Boleh. Nak si budaya, tak nak si budaya. Tak. Malah ada satu di barat tu ada seorang lelaki tu, dia ni seorang motivator lah. Penceramah. Satu dunia dia pergi berceramah. Tapi tangan tak ada, tangan, kaki tak ada. Okay? Dia ni memang lahir keadaan cacat lah. Saya tak ingat dia punya nama tu. Kan ni apa tak nama dia? Kan? Tangan kiri kanan tak ada. Tak ada. Terpotong sinilah. Kaki pun tak ada, pakai sini je. Tapi dia penceramah yang hebat. Satu dunia dia pergi, orang panggil dia ceramah. Kerana kehebatannya daripada dia, kan? Dan dia berkahwin dengan seorang perempuan lain, kan? Perempuan tu dia sempurnalah, tak ada cacat apa-apa dan dikurniakan seorang ke dua anak, ada dua anak. Anak dia tak ada cacat apa-apa, tapi dia cacat. Okey. Itu maknanya nak si budaya, tak nak si budaya kan? Nak usaha, insya-Allah adalah kemudahan yang Allah Ta'ala sediakan. Kalau ada usaha dengan menjual ayat-ayat bismillah tu tak apa. Boleh. Ayat bismillah ni dia duduk dekat bank kan. Ialah sebenarnya tak digalakkan sebenarnya. Sama juga tu minta sedekah tu. Sama juga. Tak? Tak dibenarkan menjual ayat Quran ni. Tak dibenarkan sebenarnya. Tak digalakkan kita menjual ayat Quran ni. Tak digalakkan. Takkanlah tak ada usaha lain kan. Kena usaha lah, banyak cara boleh usaha. Bukannya dengan menjual ayat Quran itu. Betul Kemudian sehubungan dengan ini, Rifa'ah bin Rafi' telah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya ayul kasab atyabu. Ayul kasabu atyabu qala amalur rajuli biyadi wa kullu bai'in mabrurin. Rawahul al-Bazzar wal Hakim wa sahihima. Maksudnya Nabi SAW pernah bersabda, ada seorang lelaki satu hari bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ayul kasabu atyab, manakah usaha yang paling baik? Maka Nabi SAW bersabda, amal rajuli biyadih, perbuatan seorang lelaki itu dengan tangannya, ataupun usaha lelaki itu dengan tangannya, wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur, yang jujur, yang tidak ada penipuan, tidak ada unsur-unsur penipuan, perjudian, kan? Dalam jual beli itu tidak ada unsur riba dan sebagainya jual beli itu, maka itu benda yang terlebih baik ataupun yang dibenarkan dalam Islam. So dalam hadis ni tuan-tuan, Nabi
Ada orang bertanya pada dia, wahai Nabi, mana usaha lebih baik? Maka Nabi kata, amalur rajuli biyadi, usaha seorang itu dengan tangannya. Mana masuk usaha dengan tangan tu bekerja sendiri. Bekerja sendiri itulah satu usaha yang paling baik. Tapi kalau tuan-tuan tak mampu bekerja sendiri, mungkin tuan-tuan bekerja dengan syarikat swasta, kerajaan kan, kerja dengan kerajaan, ada yang penjawat awam dan sebagainya kan, mengikut pada orang kata ketentuan hidup masing-masing lah. Tapi kalau bekerja sendiri, berniaga bersendiri kan, buka syarikat sendiri, itu adalah lebih baik. Lebih baik. Okay? Tapi kena usaha lebih lah berbanding dengan orang yang kerja kerajaan. Kerja kerajaan memang dah jamin dah, dia punya gaji tu memang masuk ya setiap bulan, dah tak? Kerja swasta pun macam tu ya. Swasta tu pun tengok juga syarikatnya. Ada juga kadang-kadang syarikat swasta yang tak bayar gaji. Dah 3 bulan dah tak bayar gaji. Macam mana tu Ustaz kata? Janji itu setiap bulan bagi gaji pada kita 2,000 sebulan. Tapi dah 3 bulan dah tak bayar gaji. Ketuan kerja kerajaan ke swasta? Kerja swasta dia kata. Biasalah kerja swasta kan. Memanglah dia kata dalam pelantikan jawatan tu dia kata okey, tetap, dia kata kerja tetap kan. Tapi dah nama syarikat swasta memanglah tetap. Tetap itu pun tak sama dengan tetap dengan penjawat awam, tak sama. Walaupun dia kata tetap, sebenarnya kalau bungkus syarikat tu bungkus je, kita pun akan dibuat kerja walaupun tetap. Macam tu. Walaupun tetap juga akan dibuang kerja. Betul Kemudian tuan-tuan, Islam agama fitrah memadu manusia untuk mendapat rezeki dan kehidupan yang baik dalam dunia. Bukan hanya dengan berdoa sahaja, tetapi naklah berusaha dan bekerja mengikut kebolehan, kelayakan dan kepakaran masing-masing. Nampak? Baik. Jadi Islam agama fitrah memadu manusia untuk mendapat rezeki dan kehidupan yang baik. Jadi bukan hanya sekadar berdoa siang malam pagi petang supaya dimudahkan rezeki, tapi usaha tak ada. Usaha tak ada pun tak boleh. Mesti ada usaha. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu telah berazam ataupun bercita-cita, maka hendaklah kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah insya-Allah kamu akan dapat duit kan. Orang kata duit tu doa, dal tu doa lah, di doa, u tu usaha, I tu istiqamah, T tu takwa. Tawakal ke takwa? Tawakal. Tawakal. Boleh dapat duit. Mana ada 4 elemen tuan-tuan? Ada 4 elemen ni, mana doa ada, usaha ada, lepas tu istiqamah ada, tetap. Okey, kemudian ada tawakal, insya-Allah akan murahlah rezeki kita lah. Sakit. Okey, insya-Allah. Kemudian sebenarnya tuan-tuan, kalau ikutkan pada masa kita tuan-tuan, masa bekerja dengan kita berada di rumah, sebenarnya masa bekerja adalah lagi lama berbanding dengan duduk di rumah. Betul tak? Masa bekerja lah. Macam saya tuan-tuan kerja kerajaan. Okey, kita keluar pagi dah. Subuh kita sembahyang subuh lah, dia berjemaah di surau kan, taman dia ada surau. Dan subuh jemaah. Lepas tu dalam pukul 7.30 ataupun dalam dekat pukul 8 kita dah siap pergi kerja. Mana sebelum sampai pukul 8.30 kita dah masuk pejabat. Kan? Habis waktu pejabat 5.30. Habis waktu pejabat 5.30. Balik daripada pejabat 5.30, perjalanan balik. Kan? Sampai rumah duduk rehat sekejap, tengok kitab-kitab, lepas tu pergi ngajar. Balik pada ngajar tuan-tuan pukul apa? Pukul 10 malam. Pukul 10 malam balik. Kan? Lepas tu barulah dapat berjumpa dengan keluarga kan. Tengok TV apa sesuai kan. Kan 2 malam kan barulah tidur. Okey, pagi besok kan pagi kita dah bangun dah. Sebenarnya tuan-tuan, kalau ikut pada kita punya putaran hidup tu, rutin kehidupan kita, sebenarnya kita berada di luar lagi lama berbanding dengan berada di rumah. Bagi saya lah, tak tahulah kalau tuan-tuan dah pencen kan. Pencen ni biasa di rumah lah, tak ada apa-apa. Tapi ada juga tuan-tuan orang pencen pun sibuk.
Kejap terbang sana, kejap terbang sini. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia bawa orang pergi melancong. Dia jadi ejen pelancongan kan. Kadang kita tengok, mana dah? Oh, Beijing Ustaz. Kan tuan dah pension. Ya, pension juga. Kan, melancong juga, bawa orang pergi melancong Beijing. Lepas tu kita simpul lagi mana? Oh, sekarang ni dah pada di orang kata di Bandung ni, bawa ada kan orang-orang kita ni nak pergi melancong di Bandung. Lepas tu tipu lagi, mana ni dah berada di Mekah, buat orang umrah. Sibuk tuan-tuan. Mana masa bekerja sibuk, lepas pencen pun sibuk juga. Betul tak? Sebenarnya masa pencen sebenarnya untuk kita berehat sebenarnya. Masa berehat kan, dan lazimkan datang ke masjid ke surau, ikut pengajian-pengajian. Waktu kita bekerja tuan-tuan, kadang tak ada masa nak pergi belajar. Jadi banyak benda kita tertinggal. So bila kita dah pencen, sebenarnya itulah masa yang paling baik lah untuk kita melazimkan di masjid atau surau dan ikut mana-mana pengajian. Ada dengar pengajian di masjid tu, apa dia dengar? Ada pengajian di surau tu pun dia dengar. Untuk memantapkan kita punya ilmu. Tahu Baik, seterusnya tuan-tuan, Islam agama fitrah memadu manusia untuk mendapat rezeki dan kehidupan yang baik dalam dunia. Bukan hanya berdoa sahaja, tetapi naklah berusaha dan bekerja mengikut kebolehan, kelayakan dan kepakaran masing-masing. Di mana Khalifah Umar Ibn Khattab pernah mengingatkan dan dia berkata, la yaqudu ahadukum ala talabi rizki yaqulu Allahumma rizki faqad alimtum anna as-sama la tamturu zahaban wala fiddatan. Khalifah Umar Ibn Khattab pernah berkata, la yaqudu ahadukum, janganlah duduk salah seorang kamu ala talabi rizki, di dalam menuntut rezeki. Janganlah duduk salah seorang kamu di atas menuntut rezeki. Kemudian dia berkata, Allahumma ruzukni, ya Allah Tuhanku berikan rezeki kepadaku. Faqad alimtum, maka sungguh telah kamu ketahui, anna sama, sesungguhnya langit, la tamturu zahaban, langit tidak pernah menurunkan hujan emas, wala fidatan, dan langit juga tidak pernah menurunkan hujan perak. Langit tidak pernah menurunkan hujan emas, dan langit juga tidak pernah menurunkan hujan perak. Kerana itu sebabnya kita kena berusaha. Berusaha lah. Siang malam pagi petang berusaha. Apalagi kalau tuan-tuan, memang kadang-kadang kalau macam syarikat ni, syarikat macam syarikat insurans kan, syarikat insurans, syarikat pelaburan kan, perniagaan biasa tuan-tuan, mereka siang malam pagi petang mereka hanya fikir macam mana nak dapat untung. Tahu tak? Macam mana nak dapat untung tuan-tuan. Apalagi syarikat insurans ataupun takaful kan. Mereka fikir macam mana nak dapat keuntungan yang besar. Malahan ejen-ejen kadang-kadang ditawarkan dengan hadiah-hadiah menarik. Hadiah, kalau kamu dapat target sekian banyak, okey, kamu akan dapat melancong. Kalau kamu dapat capai target sekian banyak, okey, kamu akan dapat handset. Satu handset percuma yang harganya sudah RM1,000. Betul tak? Mana mereka ditawarkan dengan harga-harga yang lumayan lah. Betul tak? Itu kehidupan dunia lah. Kehidupan dunia. Tapi kena seimbangkan akhirat. Bekerja, carilah duit. Tak ada masalah cari duit. Tapi kita niat bekerja tu untuk ibadah. Kan tak salah lah kamu nak capai, kan, nak achieve target. Banyak yang disasarkan untuk bulan tu ataupun tahun tu, berapa sasaran yang dikenakan oleh syarikat untuk kita capai. Masing-masing syarikat biasanya dia target kan nak capai kan, dan benda yang kita nak capai biasanya akan lebih meningkat berbanding dengan tahun lepas. Tahun sebelumnya. Contohnya kalau kita kalau contoh insurans tu, mungkin dia nak capai sijil yang kita nak targetkan, contohnya 2,000 sijil. Kalau tahun sebelum tu mungkin 1,700 sijil yang kita dapat keluarkan. Tahun ni takkan nak 1,700 sijil lagi, mestilah 2,000 sijil. Tahun depan takkan nak 2,000 sijil lagi, mestilah 2,300 sijil yang kita nak keluarkan. Mesti ada punya pencapaian, kenaikan pencapaian tu kan. Macam tu. Kalau tak ada kenaikan pencapaian, macam mana syarikat tu nak maju, tu tak? Dan syarikat pula kan,
bila dia menawarkan suatu produk, mestilah produk itu relevan dan bersesuaian lah dengan keadaan semasa. Dan satu lagi tuan-tuan, produk itu kalau berlaku kemalangan kepada orang yang musibah, yang beli produk tu, dia mesti boleh claim dan boleh tuntut. Mesti boleh claim dan boleh tuntut. Kalau kita menawarkan satu produk yang menarik, kan, bila dia kata kalau tuan-tuan kemalangan ni tuan-tuan boleh tuntut, kan, berapa banyak tuntut ni, boleh 100,000 boleh tuntut. Tapi bila berlaku kemalangan, kan, tuntutnya tu tak dapat, tak cover dia kata. Itulah yang berlaku, banyak berlaku lah. Bukan mana kita nak mempelekehkan, tak ada. Tapi ada yang begitu. Kalau betul, okey lah, tak ada masalah. Seronok lah kan kita dapat bantu orang. Memanglah kita nak niat nak bantu orang. Kita nak bantu sahabat kita kalau kemalangan, betul tak? Kita nak bantu dia. Kalau dia susah, kita dapat bantu dia. Dan kalau boleh produk itu tuan-tuan, dia ada kebaikan untuk orang hidup. Jangan orang mati je. Ada kadang produk tuan, ini untuk siapa? Untuk orang mati, untuk waris tak kata. Habis orang dah mati je dah. Orang dah mati tak apa-apa lah. Habis yang bayar siapa? Orang yang hidup itu sebelum dia mati, dia bayar lah. Dia bayar sebelum mati dulu. Tapi bila dah mati, jadi orang yang mati itu tak dapat. Yang dapat siapa? Orang yang masih hidup. Waris yang dapat kata. Macam itulah. Tengoklah cover dia macam mana kan. Kita kena jelas lah. Mana setiap tu kena jelas, InsyaAllah. Tak ada larangan, tak ada tegahan untuk kita mencapai benda-benda tu untuk kepentingan kehidupan di dunia, InsyaAllah. Tapi dengan niat ikhlas kepada Allah Ta'ala. Dan benda yang kita nak sasarkan tu, produk yang kita tawarkan mestilah produk yang betul-betul, betul lah, bukan main-main, bukan tipu-tipu dan sebagainya. Taib ya tuan-tuan. Kemudian daripada Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu juga berkata, inni akrahu an ara rajula fazigan la fi amri dunyahu wala fi amri akhiratihi. Sesungguhnya aku merasa benci, tidak suka melihat seseorang duduk berdiam diri, mana membuang masa tanpa berusaha dalam urusan dunianya dan tidak beramal dalam urusan akhirat. Ini sikap yang tak elok lah. Sikap yang tak elok. Baik. Dan Luqman Al-Hakim pernah berkata pada anaknya, wahai anakku, kayakanlah dirimu dengan pencarian rezeki yang halal daripada kepapaan. Kerana tidaklah ada seorang yang berhajat kepada seorang lain kecuali mereka yang ada padanya 3 perkara. Pertama, nipis agama. Kedua, lemah akal dia. Yang ketiga, hilang maruahnya. Dan yang terlebih besar daripada 3 perkara ini ialah ringan pandangan manusia terhadap dirinya, maknanya kurang kehormatan padanya. Tuan-tuan. Itu yang kata oleh Luqman Al-Hakim. Kayakan dirimu wahai anakku, dia kata, dalam cari benda halal, kerana tidaklah ada seorang yang berhajat pada orang lain kecuali mereka yang ada padanya 3 perkara. Pertama, nipis agama. Kedua, lemah akal dia. Ketiga, hilang maruahnya. Jadi kalau siapa yang suka minta pada orang lain, tuan-tuan, ni dikatakan seorang yang nipis agama. Suka minta orang lain, ni lemah akal dia. Suka minta orang lain, hilang maruah diri dia. Hilang maruah dirinya. Dan yang terlebih besar dari 3 perkara ini ialah ringan pandangan manusia terhadap diri. Ni orang akan pandang remeh pada dia. Dah suka tengok tu muka dia, balik-balik muka dia datang minta. Balik-balik muka dia datang minta bantuan. Tak ada ke orang lain datang minta bantuan, tuan-tuan? Jadi orang yang nak bagi bantuan pun dah orang kata dah gimas lah, setelah kita ni dah gimas. Dah loting lah yang masih dia, muka dia datang. Tak ada ke muka lain ni. Kita ni kalau boleh nak bantu semua orang yang susah. Semua orang yang susah kita nak bantu. Tapi masalahnya orang yang susah yang nak dibantu ni tak datang-datang. Yang tak susah ni yang datang ni. Kita dah bagi dah dia gitu, datang dia lagi minta lagi. Dah bagi dah gitu, datang lagi minta lagi. Tak boleh je tu.
Kan? Kemudian ada pula tuan-tuan, kadang-kadang golongan mu'alaf tu belum mu'alaf lah, minta maaf lah kan. Kadang-kadang dia jadi mu'alaf tu, dia masuk Islam tu, kemudian dia gunakan dia punya kad itu, kad mu'alaf tu sebagai lesen untuk dia nak minta sedekah. Dia gunakan kad dia masuk Islam tu sebagai lesen untuk dia suka nak minta sedekah pada orang lain. Kadang duduk dekat tempat orang solat, kat surau R&R kan. Dia duduk situ lah. Dia letak dia punya bakur itu kan, dia punya tin tu letaklah kat situ. Lepas tu dia tunjuklah kad dia baru masuk Islam dan sebagainya kan. Dengan tujuan untuk nak ambil simpati daripada orang lain, tak? Islam tak ada ajar macam tu. Kalau kita dah masuk Islam, apa nak kita nak minta sedekah orang lain? Kan? Kita macam tu ada majlis agama kan? Majlis agama Islam. Ada Baitul Mal. Okey, mintalah kat sana. Yang kamu pergi duduk kat stesen bas KRNR tu, jadi akan memberikan satu tanggapan negatif pada orang yang agama lain. Tengok dia kata, dulu kalau kamu dulu dalam agama Kristian, agama Buddha, dulu kamu tak adalah minta-minta macam ni. Sekarang nampak kamu dah masuk dalam agama Islam, kamu terpaksa duduk kat situ minta sedekah dengan orang lain. Jadi memberi satu tanggapan yang tak baik kepada orang-orang yang menganut agama lain lah. Kalau mereka nampak tak? Kalau dia tak nampak, tak apalah. Ni kalau dia nampak. Nampak? Jadi dia kata, Tuhan Buddha dah hinakan kau, dia kata. Tuhan Buddha dah balakkan kau, dia kata. Pelekehkan kau. Sebab apa? Kau meninggalkan agama Buddha, masuk agama Islam. Bila kau masuk Islam, nampak? Kau asyik duduk kat situ, minta sedekah daripada orang lain. Sedangkan kadang-kadang dia dah masuk Islam dah lama dah. Bukan baru masuk Islam, dah lama dah masuk Islam kan. Tapi masih lagi mengamalkan sikap suka meminta. Dia tunjukkan kad Islam tu, duduk kat situ. Pas letak dia punya tin itu. Jadi orang kita ni pula jenis orang yang suka menyumbang. Orang kita ni yang suka menderma, bersedekah kan. Pantang nampak orang susah, kita pun bersedekah. Paling tidak pun kita masuklah RM1, RM2 dalam tin itu kan. Tapi sebenarnya menggalakkan dia sebenarnya. Menggalakkan dia malah berusaha tak? Duduk macam tu. Harapkan pemberian pada orang lain. Kerana Islam tak begitu sebenarnya. Islam tak ajar macam tu terus. Tapi jadi Islam juga memandu manusia untuk mendapat kebaikan hidup di akhirat. Ialah dengan beramal ibadah yang berasaskan keimanan dan ilmu pengetahuan. Mereka yang hidup beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat Allah Ta'ala derajatnya di hari akhirat kelak. Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, dia kata, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Betul tak? Itu pentingnya ilmu lah. Ilmu sangat penting dalam kehidupan kita. Tanpa ilmu, itu yang kadang-kadang manusia ni suka minta suka minta orang lain. Malah ada juga kadang-kadang tuan-tuan, bukan saja dia menipu dalam bentuk yang macam tadi, ada juga kadang-kadang menipu dalam bentuk lain untuk nak dapatkan sumbangan pada orang lain. Kan? Dia bagi alasan beg duit dia hilang. Ada gitu. Dia bagi alasan beg duit dia hilang. Kan? Dia datang daripada jauh. Datang ke sini nak kata nak ziarah ke kawan dia. Lepas tu tak macam mana dia sembahyang, lepas tu dia kata beg duit dia hilang, lesen hilang, semua hilang lah kita. Jadi minta Tuhan, tolonglah bagi saya sumbangan gitu kan. Tak bantuan sikit kan. Kita nak tak nak kan tengok dalam muka macam tu kita pun umumkanlah pada jemaah masjid. Okey tuan-tuan, dekat pintu tuan ada seorang sahabat kita ni, dia telah kehilangan dia punya beg duit dia musafir, dia nak pergi tempat lain. Jadi sesiapa yang kata ada kelapangan tu bagilah sumbangan pada dia. Kita pun bagilah sumbangan. Tapi sebenarnya kadang-kadang ada begitu, ada betul hilang. Tapi ada yang berlakon. Ada yang berlakon. Kerana apa? Kerana semata-mata nak duit daripada kita. Sedangkan tak hilang pun. Duit dia tak hilang pun. Pakaian dia pun, beg yang dia tu tak hilang pun sebenarnya. Dia tak tempat lain. Tapi dia pura-pura pada kita
benda tu hilang, dengan tujuan dapat simpati daripada kita, tuan-tuan. Kita pun tuan-tuan nak kena juga berhati-hatilah orang macam tu kan. Baik, orang-orang yang beriman yang mengharap berjumpa dengan Tuhannya dan yang mendapat kebaikan hidup di akhirat ialah mereka yang beramal dengan amal-amal yang soleh di dunia ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Sambungan ayat itu. Maksudnya, barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan shalihan, maka naklah beramal dengan amalan soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah melakukan sekutu dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, berdasarkan dalil tersebut, boleh disimpulkan seorang yang akan mendapat kebaikan hidup di dunia dan akhirat ialah mereka yang berusaha dan bekerja untuk hidup di dunia dan beriman dan berilmu dan beramal dengan amalan-amalan yang soleh, untuk hidup di akhirat, di mana mereka dijanjikan Allah Ta'ala menjadi ahli syurga. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtihal anhar." Surah Muhammad ayat 12. Maksudnya, sesungguhnya Allah Ta'ala akan memasukkan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal yang soleh ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mengalir di bawahnya beberapa sungai. Terdapat dalam syurga. Dalam syurga ada sungai arak. Dalam syurga ada sungai susu. Dalam syurga ada sungai madu. Sungai madu kan, ada 3 sungai terdapat dalam syurga. Ada sungai arak, tapi tak sama dengan arak dunia lah. Kalau arak dunia ni tuan-tuan tonggeng, mabuk. Mabuk, tahu tak? Okey. Antara arak dengan zina, arak, zina, kemudian membunuh, mana yang lebih berat dia punya kesan dia, tuan-tuan? Lebih berat dia punya kesan dia. Arak sebenarnya. Arak lebih berat dia punya kesannya berbanding dengan zina, dengan kata zina dengan apa lagi tadi? Membunuh. Okey. Kerana dengan arak, tuan-tuan, boleh menyebabkan 3 tu terlibat juga. Disebabkan arak, orang boleh membunuh, dan disebabkan arak, orang boleh berzina. Contoh yang berlaku ialah Syekh Basisah. Pernah dengar kan Syekh Basisah? Di mana Syekh Basisah ni dia seorang abid, seorang ahli ibadah. Satu hari, tuan-tuan, ada seorang perempuan, dia ni perempuan yang perempuan lacur lah. Dia ni nak test Syekh Basisah ni. Syekh Basisah ni seorang yang abid lah, rajin ibadah Allah Ta'ala. Jadi perempuan lacur tadi pergi berjumpa dengan Syekh Basisah dengan tujuan untuk mengajak benda tak elok lah. Nak goda dia, ajak benda yang tak elok kan. Tapi Syekh Basisah kata, saya tidak akan terpengaruh dengan kau lah. Maka dibawa dengan satu tempat. Akhirnya Syekh Basisah bawa pergi tempat. Dan satu tempat, tuan-tuan, ada anak kecil dan ada arak. Ada anak kecil dan ada arak. Maka dia kata, perempuan tadi, kan, kamu kena buat salah satu daripada perkara ini, kan? Kalau tak, kau tak akan saya lepaskan, kata perempuan tadi lah. Jadi Syekh Basisah sebenarnya dah terpengaruh perempuan tadi buat pada satu tempat, satu bilik. Dalam bilik itu ada arak dan juga dalam bilik itu ada seorang budak kecil. Jadi perempuan tu kata, bila dia dah masuk dalam bilik itu, dia tak bagi Syekh Basisah ni keluar. Dia macam kunci bilik lah, tak bagi keluar. Okay? Perempuan tu kata, saya tak benarkan awak keluar, melainkan kamu kena melakukan salah satu daripada 3 dosa besar. Dosa ni lah, pertama minum arak, kedua bunuh budak tadi, yang ketiga ialah berzina dengan dia, dengan perempuan lacur tadi. Syekh Basisah kata, tak apa, saya pilih arak, dia kata. Dia pun pilih arak. Dia ingat dengan arak tadi, maka terlepas lain-lain. Bila dia minum arak, tunggang arak, dah hari ni dia mabuk. Bila dah mabuk, dia dah pindah-pindah macam tu, maka dia nampak perempuan lacur tadi, maka dia pun berzina lah dengan perempuan lacur tu. Bila dah sedar daripada berzina dengan perempuan lacur tu, maka dia nampak seorang budak kecil yang menyaksikan kejadian tadi,
maka akhirnya bunuhlah budak kecil tadi. Jadi daripada satu dosa tuan-tuan dah jadi 3 dosa besar yang dilakukan. Nampak? Itulah angkara daripada arak tadilah. Arak tadi. Memanglah berzina tu memang dah satu dosa besar lah. Minum arak pun satu dosa juga. Tapi kesan arak tu lagi berpanjangan, lagi teruk lah kesan dia. Kerana orang akan tidak jadi tak waras. Bila tak waras, banyaklah benda-benda yang bukan yang dilakukan tuan-tuan. Tahu tak? Jadi akhirnya tuan-tuan, orang tahu, akhirnya orang kampung dapat tahu bahawa si Basisha ni telah melakukan benda yang mengaibkan. Maka orang kampung pun tangkap dia ramai-ramai, kan? Dan orang kata masukkan dia dalam tanah. Badan ni separuh tanah untuk direjam dengan batu lah. Rejam dengan batu kena nak macam kisah lah. Kena hukum kisah pada dia, pada Syekh Basisha ni tadi. Kan? Maka orang kampung pun paling dengan batu, kan? Dengan tujuan lah untuk menjadikan balasan pada dia di atas apa yang dikerjakan tadi. Ketika dia nak mati tuan-tuan, tiba-tiba iblis pun datang. Iblis datang, dia kata, wahai Basisha, dia kata, nampaknya kamu dalam keadaan yang teruk sekarang ni. Saya rasa saya nak bantu kau lah. Syekh Basisha kata, mintalah bantuan, tolonglah saya keadaan macam ni ha, dia kata. Kata Syekh Basisha, saya boleh tolong kau, tapi dengan syarat kau sujud pada aku. Dengan syarat kau sujud pada aku. Macam mana aku nak sujud aku dalam keadaan macam ni? Badan aku dah separuh dalam tanah dah. Jadi dia timbul oleh orang ramai. Yang tinggal ni ada kepala je. Tu pun dah dibaling-baling batu dengan orang. Dah berdarah dah. Maka iblis kata, saya boleh bantu kau lepaskan. Tapi dengan syarat kau tunduklah dengan aku. Macam mana aku nak tunduk? Aku nak kata begini, senang aja. Kau tunduk sikit kepala kau dan mata kau pandang ke bawah. Mata dia buatlah apa yang dia guru iblis tadi. Dan lepas tu dia pun innalillah, matilah dia. Innalillah wa inna ilaihi. Mati dia keadaan tidak beriman pada Allah, mana keadaan kafir lah. Macam tu. Kerana bertuhankan pada iblis. Itu itu pentingnya ilmu tu. Itu pentingnya ilmu. Jadi kalau ilmu tak ada, itu yang selesai bagi. Mudah sangat terpengaruh kan. Tahu ya? Okey, sekadar tu saja tuan-tuan perbincangan malam itu. InsyaAllah. Jadi Islam memandu manusia di dunia akhirat. InsyaAllah kita masuk yang akan datang fasal yang kedua, pengenalan akidah, tauhid dan juga keistimewaannya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'un. Baik, kalau ada soalan daripada tuan-tuan, saya tutup. Ada? Tak ada? Okey, kita punya kelas ni ada sekali lagi ya? Ada sekali lagi. Berapa bulan eh? Ada sekali lagi sebelum kita masuk Ramadan ni. 26 eh? Betul tak? 26. Habis malam Jumaat kan? Sekarang ni 12 bulan eh? 12 bulan mana 26 ah? 26 Ramadan 6 hari bulan 5. 11 hari ni dia 25 26. Habis malam Jumaat. 25 lah. 25. Hari ni 11, jadi 25 insya-Allah. Itu kelas yang puasa start sampai bulan 6 bulan Mei dah start puasa lah. 1 Ramadan 6 hari bulan Mei. Jadi Ramadan memang kita stop lah. Pengajian, mana-mana pengajian semua tutup. Jadi berhentikan, kecuali kalau dipanggil tazkirah. Tazkirah mungkin ada sesuatu nak panggil tazkirah, panggil ustaz tazkirah. Tu kita pilih lah macam mana datang tu panggil tazkirah sepanjang Ramadan. Dia buat tazkirah bila tu? Tazkirah sama ada sebelum tarawih ataupun selepas tarawih. Kalau nak bagi tazkirah dalam 10 minit, 15 minit kan, macam tu lah. Tazkirah dia duduk dekat rumah lah kan? Dekat rumah ada tazkirah tu. Surau-surau dekat rumah lah sekarang. Biasa macam takmir ni memang dipanggil. Ustaz yang takmir ni, surau-surau yang kita, di mana kita mengajar, takmir yang kita mengajar tu biasanya bulan Ramadan, surau tu dia akan panggil kita.
Macam saya ngajar tamis sini kan, tuan boleh panggil saya. Boleh panggil lah untuk tazkirah Ramadan. Tapi pengajian kitab ni tak adalah, hanya tazkirah Ramadan je lah gitu. Panggil buka puasa sama lah. Yes, panggil buka puasa, tarawih, tazkirah kan. Adalah pengisian dia. Beritahu ya. Okey, boleh. Macam surah mana ni? Surah Taman Penjaya dah booking dah. Surah Surah Seremban Jaya pasal 1. Surah Seremban Jaya pasal 1 kan dia dah bagi dah tarikh. Ustaz kena datang bagi tazkirah sekian hari bulan pada tu 12 Ramadan tu 12 bulan dia dah booking. Gitu. Sekian. Boleh InsyaAllah. Susah lain pun boleh panggil Ustaz Wan tu boleh. Mana kita isi dengan tazkirah. Memang pengajian macam ni semua tutup. Ramadan semua tutup. Pengajian kitab semua tutup. Memang tak ada. 10-15 minit itulah. Okey, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqan wa taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ahtana fa'alifin. Allahumma faqihna bid-din. Allahumma faqihna bid-din. Allahumma faqihna bid-din wa alimna ta'wil ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal minkum.